Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ilmu adalah kuasa, bahasa adalah simbolik, geografi adalah takdir. Ketiga-tiga ungkapan ini adalah faktor yang boleh meruntuhkan tembok perbezaan manusia di dunia dalam mencapai kata sepakat dan kefahaman antara satu sama lain. Ilmu tentang geopolitik antarabangsa pula adalah kunci untuk kelangsungan hidup negara dan bangsa, dan ilmu yang diperolehi harus berdasarkan prinsip-prinsip realisme, diplomasi dan patriotisme. Realisme, diplomasi, patriotisme, apakah ia? Tentang apakah ia? Dunia tanpa tembok. Kesemua prinsip tersebut telah diterangkan melalui 50 artikel yang merupakan catatan seorang penulis bernama Aiman Rashdan Wong mengenai geopolitik dan hubungan antarabangsa. Aiman Rashdan Wong ialah seorang penulis dan penganalisis geopolitik yang berpengaruh di Malaysia. Sosok tubuh ini dikenali ramai kerana bergiat aktif menulis dalam memberikan pandangan tentang isu-isu antarabangsa dan hal ehwal semasa di aplikasi media sosial kepunyaannya. Kini, beliau sedang bekerja di sektor awam sebagai pegawai tadbir diplomatik dan merupakan siswazah International Relation di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain menulis secara dalam talian, beliau telah mengambil keputusan untuk menghasilkan buku pertamanya pada tahun 2017 yang bertajuk Dunia Tanpa Tembok di bawah penerbitan The Patriots. Tanpa disedari, buku sulungnya itu ternyata mendapat tempat di hati masyarakat sehingga beliau telah tercalon dan memenangi Anugerah Buku Negara 2019 dalam kategori buku umum popular. Kemudian, kejayaan beliau disusuli dengan beberapa buah buku yang lainnya seperti Mencabar Teori Konspirasi, Dunia Tanpa Tembok 1 dan Dunia Tanpa Tembok 2. Dunia Tanpa Tembok mengandungi 243 halaman bercetak dan syarat dengan 50 topik bermanfaat. Buku ini juga telah dicetak sebanyak 20 kali dan cetakan terakhirnya adalah pada Julai 2021. Masyarakat terutamanya di Malaysia perlu memahami prinsip balance of power, kuasai prinsip realpolitik, wujudkan diplomatic leverage, perhalusi hard power, soft power, smart power dan mengambil cakna mengenai manipulasi international public opinion. Dengan memetik sedikit kandungan daripada Dunia Tanpa Tembok yang kaya dengan kosakata berkaitan politik dunia berdasarkan faktor geografi ini, dapat saya buktikan bahawa ia merupakan satu bahan bacaan berat yang menghidangkan ilmu bersifat baik kepada para pembacanya. Umpama sambil menyelam minum air, dalam membaca harus berfikir, harus mencari dan harus mengkaji. Penuh dengan kosakata yang menarik dan menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami adalah salah satu keberhasilan penulis dalam menarik minat masyarakat untuk membaca dan memilikinya. Menelusuri kesemua 50 topik yang terkandung dalam buku ini, dapat saya katakan bahawa 95% daripada jumlah tersebut sememangnya amat syarat dengan segala ilmu yang berkaitan geopolitik negara serata dunia, tidak terkecuali negara kita, Malaysia. Mengambil kira kesempatan ini, saya akan memilih dan mengupas beberapa topik utama yang menarik. Yang pertama, bendera kita. Topik kedua, muka surat 18 sehingga muka surat 20. Penulis mengulas mengenai isu yang pernah terjadi suatu ketika dahulu, iaitu bendera Malaysia telah dikatakan meniru bendera salah sebuah negara besar dunia, iaitu Amerika Syarikat. Beliau menghuraikan kronologi tentang sejarah terciptanya ia yang bermula daripada kisah Muhammad bin Hamzah sebagai pengasas Jalur Gemilang pada tahun 1997. Ulasan lengkap beliau telah menjelaskan sekaligus menafikan bahawa tiada unsur plagiat yang berlaku kerana Hamzah bin Muhammad telah menciptakan Jalur Gemilang berdasarkan daripada beberapa elemen seperti pengaruh bendera Johor, menggabungkan warisan identiti agama yang boleh dilihat pada bentuk bulan bintang Uthmaniyah dan menyelitkan simbolik penggabung warisan dengan menggunakan warna jalur merah putih Majapahit. Di akhir ulasan, pembaca dapat mengetahui bahawa bendera Amerika Syarikatlah yang sebenarnya menyerap unsur warisan alam Melayu. Topik menarik yang kedua adalah topik ke-11,
Terang politik geopolitik baru US-Rusia, muka surat 54 sehingga muka surat 58. Dalam topik ini, pengulas telah mengupas mengenai spekulasi yang sedang diperkatakan ramai, iaitu adakah akan wujudnya Perang Dunia Ketiga antara Amerika Syarikat dan Rusia jika Trump menjadi presiden. Menerusi analisis penulis, konflik US-Rusia telah lama wujud, namun beliau menerangkan bahawa sama sekali tidak akan berlaku Perang Dunia Ketiga. Penulis meneruskan ulasan dengan mengemukakan dua hujah. Yang pertama, mengikuti hamparan sejarah, Perang Dunia hanya berlaku di antara kuasa besar yang terkuat dalam sistem dunia seperti Rusia, Jepun, Perancis dan Amerika Syarikat. Tetapi pada masa kini, hanya Amerika Syarikat sahaja yang layak digelar sebagai first tier power, manakala negara-negara lainnya sudah tidak berada dalam kedudukan itu lagi. Hujah yang kedua, ketiadaan Perang Dunia sejak tahun 1945 yang disebabkan oleh fenomena nuklear deterrence telah menggerakkan Amerika Syarikat untuk mewujudkan Pakatan NATO sehingga membangkitkan Rusia untuk menubuhkan Pakatan Warsaw Pact. Berdasarkan keadaan ini, jelas bahawa kedua-duanya memiliki pengkalan bom nuklear yang banyak dan kukuh, tetapi masih tidak berlakunya sebarang ketegangan adalah disebabkan mereka tahu bahawa perbuatan tersebut hanya akan merugikan kedua-dua belah pihak. Ulasan berakhir dengan menyatakan bahawa itulah faktor yang menyebabkan mereka hanya berperang melalui proksi masing-masing. Topik pilihan yang terakhir adalah senjata nuklear Korea Utara. Dalam topik ini, penulis mengajak pembaca untuk berfikir mengapa Korea Utara bersusah payah untuk membangunkan nuklear sedangkan negara mereka hanyalah merupakan sebuah negara bersaiz kecil. Penulis memberikan jawapannya dengan menyatakan bahawa senjata nuklear adalah the great equalizer di mana ia boleh menyamaratakan kedudukan sebuah negara kecil dengan kuasa-kuasa besar yang juga mempunyai senjata nuklear seperti Amerika Syarikat, China, Rusia dan banyak lagi. Jadi, kerana itulah Korea Utara menggunakan senjata nuklear sebagai alat dasar luar untuk memaksa kuasa besar tunduk kepada kehendak mereka demi mengukuhkan kepentingan geopolitik negaranya. Akhir kalam, dari awal sehingga akhir kandungan dunia tanpa tembok ini jelas menunjukkan bahawa ia merupakan suatu bahan bacaan yang sangat baik dan sesuai untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Banyak ilmu berguna yang boleh kita garap daripadanya untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian.